Mak awak masih hidup. Saya nampak dia di tempat buang sampah. Betul kecakaplah betul-betul. Budak jalanan itu menjerit kepada jutawan itu. Mak awak masih hidup. Saya nampak dia di tempat buang sampah. Apa yang berlaku selepas itu akan mengubah takdir mereka selama-lamanya. Sebelum kita mulakan cerita ini, sila nyatakan dari mana Anda menonton. Saya harap Anda menikmati kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe. Lampu sorot membanjiri pentas dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, mencipta suasana khayalan yang menyelubungi golongan elit dan kenamaan kota yang berkumpul di dewan acara mewah itu. Dato Firdaus Baharudin Pewaris, sebuah empayar perniagaan dan tokoh kerja amal, menamatkan ucapannya dengan keanggunan terlatih seorang yang dilahirkan di bawah perhatian awam. Gelas-gelas kristal berdentang perlahan di meja mengiringi tepukan sopan daripada para eksekutif dan wartawan yang mengagumi imej kejayaan yang sempurna itu. Namun kesempurnaan itu bakal retak oleh satu kuasa huru-hara dan tidak dijangka yang akan mengubah takdir semua yang hadir. Tiba-tiba satu bisikan aneh mula merebak dari pintu masuk utama, bertambah kuat seperti gelombang yang memecah ketenangan laut, yang aman memberi amaran kepada pengawal keselamatan. Seorang budak lelaki dengan pakaian yang koyak rabak dan wajahnya comot oleh jelaga jalanan, menerobos masuk ke dewan mengelak tangan-tangan pengawal yang cuba menahannya. Nafasnya tercungap-cungap, kaki tanpa alasnya menghentak lantai marmar yang berkilat dengan terdesak dan matanya mencari-cari satu figura di atas pentas dengan panik. Orang ramai berundur dengan gabungan rasa seram dan ingin tahu meninggalkan laluan lapang ke arah lelaki yang kebingungan menghentikan ucapannya serta-merta. Budak lelaki itu berdiri di hadapan pentas termengah-mengah dengan jantungnya seolah-olah mahu terkeluar dari mulut, sementara pengawal keselamatan mengelilinginya bersedia untuk menariknya keluar secara paksa dari tempat yang dilarang baginya itu. Dato Firdaus mengangkat tangan untuk menghentikan pengawal, merasakan satu kaitan aneh dengan pandangan segera dan penuh kebenaran daripada penceroboh kecil yang mencabarnya itu. Dan Dato Firdaus, jerit budak itu dengan suara yang memecah kesunyian dewan, mengabaikan tangan-tangan yang sudah memegang bahunya. Mak awak tak mati. Saya jumpa dia di tempat buang sampah. Dia masih hidup, dan dia suruh saya cari awak, serunya dengan kuat. Kesunyian yang mengikuti kenyataan itu adalah mutlak berat seperti sekeping papak konkrit yang jatuh ke atas kesedaran semua yang hadir di acara amal tersebut. Suraya tunang Dato Firdaus mendekat dengan cepat dengan senyuman gelisah terukir di bibirnya, cuba mengurangkan kesan kata-kata mengarut itu. Firdaus, tolonglah jangan pedulikan dia. Dia cuma budak keliru yang mencari wang, bisiknya ke telinga jutawan itu, memegang lengannya dengan erat. Tetapi Dato Firdaus tidak dapat bergerak. Kata-kata budak lelaki itu telah meletupkan bom di dalam dirinya, membangkitkan keraguan yang telah lama terpendam selama berbulan-bulan. Apa yang kamu cakap? Tanya Dato Firdaus, mengabaikan tekanan tangan Suraya dan mendekati hujung pentas untuk melihat budak itu tepat di mata gelapnya. Budak kecil itu meronta dengan pengawal melepaskan satu lengan untuk mencari sesuatu di dalam poketnya, satu objek yang berkilau di bawah lampu buatan seperti bintang. Dia bagi saya ini, kata budak itu sambil melemparkan objek itu ke kaki Dato Firdaus, di mana ia mendarat dengan bunyi logam yang kering. Ia adalah tasbih lama dengan manik-manik berwarna keemasan yang pudar dimakan masa, dan zikir berterusan serupa dengan yang selalu dibawa oleh ibunya. Dato Firdaus membongkok perlahan seolah-olah takut objek itu akan hilang apabila disentuh, dan jari-jarinya segera mengenali tekstur manik-manik dan kepala tasbih yang biasa itu. Satu memori jelas menyerangnya. Ibunya duduk di piano memainkan melodi lembut, sementara tasbih itu terletak di atas penutup instrumen bersinar dengan cahaya petang. Mustahil, gumam Dato Firdaus. Dengan suara tersekat merasakan lantai di bawah kakinya mula goyah dan realitinya runtuh. Suraya yang jelas-jelas terganggu cuba merampas tasbih itu dengan gerakan kasar yang diselindungkan mendakwa ia hanyalah kebetulan biasa dan tidak penting sama sekali. Banyak tasbih yang serupa. Sayang, jangan biarkan ini merosakkan malam terpenting dalam kerjaya awak, desaknya dengan nada yang bercampur rayuan dan perintah tegas. Tetapi Dato Firdaus berdiri menggenggam tasbih itu di dalam genggamannya dengan kekuatan, sehingga butiran tasbih itu menekan tapak tangannya menyebabkan kesakitan yang diperlukan. Siapa nama kamu? Tanyanya kepada budak itu mengabaikan tunangnya sepenuhnya,
dan ratusan kamera yang kini menyiarkan detik itu secara langsung. Iskan jawab budak itu berhenti bergelut dengan pengawal tahu, dia telah menarik perhatian satu-satunya lelaki yang penting. Lepaskan dia, perintah Dato Firdaus dengan suara berkuasa yang tidak menerima bantahan menyebabkan pengawal berundur dan membiarkan budak itu bernafas bebas di tengah-tengah dewan. Iskan membetulkan pakaiannya yang kotor dengan penuh maruah dan membalas pandangan jutawan itu menyampaikan kejujuran yang berbeza dengan kepalsuan sut-sut mahal di sekeliling. Dia kata Dato akan kenal tasbih ini yang ada tanda di kepala tasbihnya, masa ia jatuh di rumah lama, jelas Iskan. Dato Firdaus memutar kepala tasbih itu, dan di situ ada takuk kecil yang hanya dia dan ibunya tahu bukti kebenaran yang tidak dapat disangkal. Bisikan orang ramai berubah menjadi dengungan spekulasi dan gosip. Sementara wartawan menaip dengan pantas pada peranti muda, alih mereka berita skandal itu. Suraya merasakan keadaan itu terlepas dari tangannya. Wajahnya yang pucat memancarkan ketakutan yang melangkaui rasa malu sosial biasa pada ketika itu. Firdaus ini gila, mak awak sudah dikebumikan. Kami ada sijil kematian. Kami ada kuburnya, bantahnya meninggikan suara agar didengari. Dato Firdaus memandangnya dan buat pertama kali melihat sesuatu di mata Suraya, yang bukan cinta tetapi ketakutan yang mendalam dan penuh perhitungan. Saya tak pernah melihat jenazahnya, kata Dato Firdaus. Perlahan tetapi kata-katanya bergema dengan kekuatan satu pendedahan yang telah terlalu lama untuk muncul. Dia teringat keranda tertutup atas saranan doktor, kesibukan urusan pengebumian yang diatur oleh Suraya dan Dr. Yasmin serta bekas abu yang dimeterai. Iskan melangkah ke hadapan memecahkan halangan tidak kelihatan yang memisahkan dunia mereka dan bercakap dengan suara penuh mendesak. Dia kata, dia tunggu Dato. Dia berdoa untuk Dato. Dan dia mainkan musik di kepalanya supaya tidak lupa siapa dirinya. Sebutan musik itu adalah tamparan terakhir kepada keraguan Dato Firdaus. Tiada siapa di luar keluarga tahu bahwa musik adalah tempat perlindungan rahasia ibunya. Setitis air mata mengalir di pipi Dato Firdaus, ditangkap oleh lensa kamera, memanusiakan hartawan yang tidak dapat disentuh itu di hadapan seluruh negara. Bawa dia keluar dari sini sekarang juga, jerit Suraya hilang ketenangan memberi isyarat kepada seorang ketua keselamatan yang kelihatan ragu-ragu dengan arahan yang bercanggah. Sebelum mereka dapat menyentuhnya lagi, Dato Firdaus mengangkat tangan dan menghentikan sebarang percubaan serangan terhadap utusan ibunya. Jika kamu sentuh budak ini, kamu akan berhadapan dengan saya, Dato Firdaus. Memberi amaran dan ancamannya melayang di udara syarat dengan bahaya sebenar yang membekukan darah semua yang hadir. Dia mendekati Iskan dan berlutut agar setinggi dengannya mengabaikan kekotoran dan bau busuk yang keluar dari pakaian mangsa kecil itu. Di mana dia tanyanya dengan putus asa yang tertahan memerlukan lokasi satu titik di peta untuk segera pergi pada ketika itu juga. Di tempat pelupusan sampah Sungai Bakau. Tapi Dato kena cepat. Ada beberapa orang lelaki sedang memerhatikannya, bisik Iskan dengan ketakutan di matanya. Sebutan tentang lelaki yang memerhati itu menyalakan penggera dalam fikiran Dato Firdaus, menunjukkan bahwa itu bukan sekadar pengabaian, tetapi sesuatu yang jauh lebih jahat dan terancang. Dia berdiri menyimpan tasbih itu di dalam poket dalam jaketnya, berhampiran jantungnya dan memandang Suraya dengan kesejukan yang baru dan tidak dikenali. Acara ini tamat, katanya melalui mikrofon, menjatuhkan alat itu dengan bunyi kering yang bergema di pembesar suara dan menandakan berakhirnya sandiwara itu. Dia berjalan ke arah pintu keluar dengan Iskan mengikutinya beberapa langkah di belakang, sementara orang ramai berpecah seperti air laut merah. Apabila keluar dari hotel, udara sejuk malam menyentuh wajah Dato Firdaus, membantunya membersihkan kabus kekeliruan dan menumpukan fikirannya pada satu misi. Suraya berlari mengejarnya dengan bunyi tumitnya bergema di atas turapan, menjerit alasan dan rayuan yang hilang dalam angin malam kota. Awak tak boleh pergi macam ni. Ini reputasi kita, jeritnya berpaut pada satu-satunya perkara yang benar-benar penting baginya, status dan imej awamnya. Dato Firdaus berhenti di tepi keretanya, membuka pintu untuk Iskan masuk dan kemudian berpaling untuk menghadapi tunangnya buat kali terakhir. Reputasi saya tidak bernilai apa-apa jika ibu saya masih hidup dan menderita di tempat buang sampah, sementara saya minum champagne. Dia membentaknya dengan kemarahan yang tenang tetapi membinasakan. Suraya berdiri kaku di tepi jalan melihat kereta mewah itu bergerak
dan menjauh membawa pergi lelaki yang menjamin masa depannya. Di dalam kenderaan kesunyian adalah pekat hanya dipecahkan oleh dengungan lembut enjin dan nafas tercungap-cungap Iskan yang memandang kagum pada bahagian dalam. Dato Firdaus memandu dengan buku-buku jarinya putih di atas stereng fikirannya mengulang kembali setiap butiran beberapa bulan kebelakangan ini mencari celah-celah dalam pembohongan itu. Kamu lapar, tanya Dato Firdaus, tiba-tiba menyadari bahwa budak itu mungkin tidak makan berhari-hari untuk sampai ke sana dan menyampaikan message. Iskan mengangguk malu-malu, tidak berani menyentuh upholstery kulit, meletakkan tangannya di pangkuan seolah-olah meminta maaf. Kerana wujud, Dato Firdaus membelokkan kereta ke arah pandu, lalu makanan segera membeli makanan yang banyak, memerhatikan budak itu melahap burger dengan rasa syukur yang menghancurkan hatinya. Terima kasih Dato, kata Iskan dengan mulut penuh. Mak Ciklah selalu cakap Dato, baik Dato, ada hati yang mulia. Kata-kata itu Mak Ciklah mengesahkan bahawa budak itu mengenalinya secara pribadi kerana begitulah panggilan pekerja yang dipercayai di estet keluarga bertahun-tahun dahulu. Dato Firdaus merasakan gabungan harapan dan rasa bersalah yang menusuk. Dia telah menerima kematian ibunya terlalu cepat, mempercayai secara membabi buta orang-orang di sekelilingnya. Malam terbentang di hadapan mereka gelap dan penuh ketidakpastian. Tetapi buat pertama kali dalam masa yang lama, Dato Firdaus mempunyai tujuan yang jelas dan penting. Dia tidak akan kembali ke penthouse-nya untuk tidur. Malam itu akan bermulanya pencarian kebenaran, tidak kira apa atau siapa yang perlu dia hancurkan. Kota itu melesat laju melalui tingkap kabur lampu neon dan bayang-bayang yang menyembunyikan rahasia di setiap sudut, tidak peduli dengan drama penduduknya. Dato Firdaus melihat tasbih yang telah diambilnya semula dan menggantungnya di cermin pandang belakang, di mana ia bergoyang secara hipnotik dengan gerakan kereta. Objek kecil kepercayaan itu kini menjadi kompasnya suar yang akan membimbingnya melalui badai pembohongan yang telah menguasai hidupnya. Dengan Iskan sebagai pembantu juru pandu dan penunjuk arah, jutawan itu memasuki malam bersedia untuk mencabar maut itu sendiri demi mendapatkan kembali apa yang telah dicuri daripadanya. Ketibaan di penthouse itu senyap. Dato Firdaus masuk bersama Iskan yang memerhatikan kemewahan melampau apartemen itu dengan mata besar dan ketakutan merasa janggal. Dato Firdaus menunjukkan kepada budak itu bahawa dia boleh berehat di sofa besar di ruang tamu, memberinya selimut lembut yang kelihatan menelan badan kecil budak itu. Sementara Iskan tertidur kerana keletihan, Dato Firdaus menuju ke pejabatnya sebuah tempat suci dari kayu dan kulit di mana dia menyimpan dokumen-dokumen paling penting. Dia perlu menyemak rekod perubatan. Dia perlu melihat dengan matanya sendiri kertas-kertas yang berbulan-bulan lalu telah ditandatanganinya dengan mata tertutup kerana kesakitan. Dia menyalakan lampu meja dan mengeluarkan fail Datin Khalilah dari arkib, merasakan beban fizikal di dada apabila membaca nama ibunya pada label. Dia menyebarkan dokumen-dokumen itu di atas meja mahogani, sijil kematian, laporan klinik, kebenaran pembakaran mayat dan bil perkhidmatan perubatan yang melampau. Semuanya kelihatan teratur dengan cap rasmi dan tanda tangan yang jelas. Satu birokrasi kematian yang diatur dengan sempurna untuk tidak menimbulkan syak wasangka pada seorang anak yang berduka. Namun Dato Firdaus kini melihat dengan mata curiga, mencari sebarang ketidakselarasan, sebarang kesilapan yang akan membongkar pembohongan itu. Matanya terhenti pada kebenaran pemindahan yang kononnya ditandatangani olehnya 2 hari sebelum kematian rasmi ibunya, satu tarikh di mana dia berada di luar negara. Saya tak tanda tangan ini, bisiknya kepada diri sendiri, mengusap jarinya di atas dakwat yang meniru tulisan tangannya dengan ketepatan yang menakutkan tetapi tidak sempurna. Dia teringat Suraya telah menguruskan semua dokumen pada minggu itu, mendakwa dia mahu menghilangkan beban yang menyakitkan itu agar dia dapat memproses kehilangannya. Pengkhianatan mula mengambil bentuk satu bentuk yang menyakitkan yang mempunyai wajah wanita yang dia rancang untuk berkahwin. Suraya masuk ke pejabat pada ketika itu, tiba di apartemen beberapa menit selepasnya dengan solekan yang comot dan ekspresi keprihatinan palsu yang terlatih. Firdaus, tolonglah tinggalkan dokumen-dokumen itu. Awak menyiksa diri tanpa makna disebabkan fantasi seorang budak jalanan, katanya mendekat dengan hati-hati. Dia cuba meletakkan tangan di bahunya, tetapi Dato Firdaus mengelak dengan gerakan kasar
seolah-olah sentuhan fisikal dengannya membakar kulitnya. Kenapa ada tanda tangan saya pada dokumen pemindahan ini yang bertarikh ketika saya berada di London, tanyanya, tanpa memandangnya menumpukan pandangan pada kertas itu. Suraya menjadi pucat, walaupun dia cuba pulih dengan cepat dengan ketawa gelisah dan merendah diri yang kedengaran palsu dalam kesunyian bilik yang tegang itu. Mungkin awak tanda tangan sebelum awak pergi dan awak tak ingat. Awak sangat tertekan dengan penggabungan syarikat. Sayang fikiran kita bermain hela. Saya tidak lupa apa yang saya tanda tangani, balas Dato' Firdaus. Dengan suara dingin mengangkat pandangan untuk menatap matanya, mencari kebenaran dalam pandangannya yang mengelak. Dan saya juga tidak lupa bahwa awak mendesak Dr. Yasmin untuk menguruskan semuanya secara pribadi, menutup akses kepada dokter lain. Dr. Yasmin adalah seorang yang cemerlang. Kami hanya mahukan yang terbaik untuk Datin Khalilah. Suraya membela diri berundur selangkah di hadapan intensiti tuduhan tersirat itu. Yang terbaik atau yang paling sesuai, gumam Dato' Firdaus, kembali menyemak laporan toksikologi yang menunjukkan tahap ubat penenang yang aneh. Setiap muka surat yang dibaliknya mendedahkan corak yang membimbangkan dos ubat yang tinggi yang tidak perlu pengasingan total pesakit larangan lawatan. Ia adalah penculikan yang sah, pengurungan yang menyamar sebagai rawatan intensif di bawah pengawasan seorang profesional yang dibeli. Saya akan pergi ke klinik esok pagi-pagi, umum Dato' Firdaus sambil menutup fail dengan hentakan yang berbunyi seperti tukul hakim menjatuhkan hukuman. Untuk apa awak hanya akan memalukan diri dan membuka semula luka yang sudah sembuh, jerit. Suraya hilang sabar dan topeng tunang yang memahami. Luka itu tidak pernah sembuh kerana tiada jasad Suraya. Dan jika saya dapati awak ada kaitan awak, tidak akan ada tempat untuk bersembunyi, tegasnya. Suraya keluar dari pejabat dengan membanting pintu, dan Dato' Firdaus mendengar dia membuat panggilan telepon tergesa-gesa di koridor, bercakap dalam bisikan panik. Dato' Firdaus mendekati pintu dan melekatkan telinganya, berjaya menangkap serpihan perbualan Suraya. Ya, dia tahu sesuatu. Budak tu bawa tasbih. Awak kena hapuskan semua. Kata-kata itu adalah pengesahan terakhir yang dia perlukan. Ia bukan paranoia, ia adalah konspirasi sebenar yang berlaku di bawah bumbungnya sendiri. Dia kembali ke meja dan mengambil sekeping gambar ibunya, berjanji dalam diam bahwa dia akan meruntuhkan setiap bata pembohongan itu sehingga dia menemuinya. Malam semakin larut dan tidur adalah mustahil. Adrenalin dan kemarahan membuatnya terjaga melakar peta mental langkah-langkah yang perlu diambil. Dia keluar ke ruang tamu dan melihat Iskan telah bangun dan sedang melihat pemandangan malam kota melalui tingkap kaca besar. Dato' rasa kita akan jumpa dia, tanya budak itu dengan suara kecil yang berbeza dengan kebesaran pencakar langit yang bercahaya di hadapannya. Saya janji Iskan, esok kita akan pergi mencari jawaban di mana sahaja diperlukan, jawab Dato' Firdaus, berdiri di sisinya dan memandang kota yang kini terasa asing baginya. Budak itu mengeluarkan dari poketnya satu lukisan pensel yang renyuk di atas kertas kotor dan menghulurkannya kepada Dato' Firdaus dengan malu-malu. Dia lukis ini untuk Dato'. Dia kata suruh saya bagi masa saya jumpa. Dato', jelas Iskan. Dato' Firdaus mengambil kertas itu dan membukanya dengan cermat. Ia adalah lukisan ringkas sebuah piano dan sebuah rumah dengan banyak tingkap dan bunga. Di sudut dengan tulisan tangan ibunya yang menggigil tertulis tarikh baru-baru ini selepas kematiannya yang kononnya. Dato' Firdaus merasakan tekak tersumbat. Itu adalah bukti kehidupan yang paling nyata yang dia ada selain tasbih itu. Ia adalah mesej langsung daripadanya. Terima kasih Iskan. Ini lebih berharga daripada segala yang ada di apartemen ini, kata Dato' Firdaus dengan ikhlas menyimpan lukisan itu di samping tasbih. Keesokan harinya Dato' Firdaus bangun sebelum subuh, menyediakan sarapan cepat untuk mereka berdua dan memakai pakaian yang selesa meninggalkan sut berjenama. Dia tidak mahu menarik perhatian, dia mahukan jawaban. Dia meninggalkan nota kepada Suraya, mengatakan dia tidak perlu menunggunya. Satu mesej yang dingin dan jauh. Apabila keluar dari bangunan itu, dia menyadari sebuah kereta hitam dengan tingkap gelap diparkir di seberang jalan, satu butiran yang pada masa lain akan diabaikannya. Instingnya memberitahu dia bahwa mereka sedang diawasi, bahwa musuh sudah tahu dia sedang bergerak dan pemburuan telah bermula. Mereka naik ke dalam van pacuan 4 roda Dato' Firdaus, dan dia mengambil laluan tidak langsung ke klinik,
sentiasa memerhati cermin pandang belakang untuk memastikan mereka tidak diekori. Iskan melihat segala-galanya dengan rasa ingin tahu, menunjukkan tempat-tempat yang dikenali dari perspektifnya sebagai budak jalanan satu peta, tidak kelihatan survival bandar. Di situ orang yang tak ada rumah tidur, katanya sambil menunjukkan jambatan, mengingatkan Dato Firdaus realiti pahit yang telah dikongsi ibunya selama beberapa bulan ini. Setiap komen Iskan meningkatkan keazaman Dato Firdaus untuk mengeluarkan ibunya dari neraka itu dan mengimbangi setiap detik penderitaan. Mereka tiba di klinik perubatan Cahaya Harapan, sebuah bangunan moden dari kaca dan keluli yang menjanjikan kesehatan dan kesejahteraan dengan pertukaran wang yang banyak. Dato Firdaus memarkir kereta dan meminta Iskan menunggu tersembunyi di tempat duduk belakang dengan kunci keselamatan dipasang untuk melindunginya dari pandangan sesiapa. Jika saya lambat atau jika kamu nampak sesuatu yang pelik, bunyikan hon tanpa henti, dia mengarahkan sambil menyerahkan telepon bimbit prabayar yang telah dibelinya di sepanjang jalan. Dato Firdaus berjalan menuju pintu masuk utama, merasakan bagaimana kemarahan berubah menjadi kesejukan yang penuh perhitungan yang diperlukan untuk menghadapi raksasa berjubah putih itu. Penyambut tetamu menyambutnya dengan senyuman terlatih yang membeku apabila melihat ekspresi serius dan tegas jutawan yang tidak mempunyai janji temu itu. Dato Firdaus, apa kejutan ini datang, ingin berjumpa dengan dokter? Yasmin tanyanya dengan nada suara yang menunjukkan kegelisahan yang jelas. Saya datang untuk melihat rekod penuh ibu saya, termasuk rakaman kamera keselamatan pada hari-hari terakhirnya, tuntut Dato Firdaus, tanpa berselindung. Wanita itu menelan air liur dan mula menaip dengan cepat mungkin menghantar amaran senyap kepada pihak pengurusan atau doktor itu sendiri. Maaf, Dato, fail itu berada di pelayan pusat, dan saya memerlukan kebenaran dari pengurusan untuk mengaksesnya. Dia berbohong dengan teruk. Saya tidak memerlukan kebenaran untuk melihat data ibu saya sendiri. Panggil pengarah sekarang juga, perintah Dato Firdaus sambil mengetuk kaunter dengan tapak tangan. Perhatian di lobi menarik, perhatian pesakit, dan kaki tangan lain mencipta senario awam yang diperlukan Dato Firdaus untuk memberi tekanan. Pada ketika itu muncul Dr. Yasmin berjalan dengan langkah mantap dan senyuman yang tidak sampai ke matanya yang dingin dan penuh perhitungan. Firdaus, sayang, apa kehormatan yang kami dapat ini? Suraya menelepon saya mengatakan, awak sedikit terganggu, kata dokter itu, coba mengawal keadaan. Saya mahu melihat rekod sebenar Yasmin. Saya tahu laporan yang mereka berikan kepada saya adalah palsu. Tembak Dato Firdaus, memerhatikan ekspresi panik kecil di wajah wanita itu. Mari kita bercakap. Di pejabat saya, tolong jangan buat adegan di sini, cadangnya membimbingnya ke koridor sisi jauh dari pandangan ingin tahu. Dato Firdaus mengikutinya, tahu dia memasuki sarang serigala, tetapi yakin kebenaran akan terbongkar. Di pejabat, dokter itu menutup pintu, dan sikapnya berubah drastik, menjatuhkan topeng keramahan profesional. Saya tidak tahu apa yang budak jalanan itu masukkan ke dalam kepala awak, tetapi awak melakukan kesilapan besar dengan meragui kami. Dia mengancam secara halus. Kesilapan itu adalah percaya bahwa saya boleh mempercayai awak dan Suraya. Berapa banyak yang dia bayar atau apa yang dia janjikan kepada awak, tanya Dato Firdaus mendekati meja. Dokter itu duduk dan menyilangkan tangan postur defensif. Ibu awak sakit, tenat Firdaus. Kami melakukan apa yang kami mampu. Selebihnya adalah fantasi awak yang disebabkan oleh kesedihan. Dato Firdaus melihat unit memori USB disambungkan ke komputer dokter itu, satu cahaya berkelip yang menunjukkan aktiviti baru-baru ini. Dengan gerakan pantas, dia membongkok dan mencabut peranti itu sebelum dokter itu sempat bertindak balas atau menghalangnya. Apa yang awak buat? Dan itu harta pribadi. Jerit Dr. Yasmin bangun dari kerusinya, coba mengambil kembali peranti itu tanpa berjaya. Anggap ini sebagai audit mengejut, kata Dato Firdaus sambil menyimpan USB itu di dalam poketnya dan berundur ke arah pintu. Jika ada bukti di sini, awak akan mereput di penjara, amaran Dato Firdaus sebelum keluar. Dia berlari di koridor mengabaikan jeritan dokter yang memanggil keselamatan. Tahu, dia mempunyai kunci misteri itu di dalam poketnya. Dia keluar dari klinik dan naik ke dalam van pacuan 4 roda, di mana Iskan menunggunya dengan mata terbeliak ketakutan dengan kekecohan itu. Cepat jalan, jerit Dato Firdaus menghidupkan enjin dan keluar dari tempat letak kereta dengan kelajuan penuh meninggalkan pengawal di belakang.
Semasa memandu jauh dari situ dia tahu, dia telah mengisistiharkan perang terbuka, tetapi dia juga tahu dia selangkah lebih dekat untuk mencari Datin Khalilah. Perjalanan pulang ke tempat selamat adalah tegang. Dato' Firdaus sentiasa memerhati cermin takut keselamatan klinik atau polis akan cuba menahannya. Dia memutuskan untuk tidak kembali ke penthouse. Ia adalah tempat yang terdedah, di mana Suraya mempunyai akses dan kawalan. Sebaliknya dia menuju ke sebuah apartemen kecil yang digunakannya sebagai pejabat pribadi tempat yang sangat sedikit orang tahu. Iskan kekal dia merasakan keseriusan situasi itu tetapi mempercayai secara membabi buta lelaki yang memandu dengan keazaman yang begitu tinggi. Apabila tiba, Dato' Firdaus menyambungkan USB yang dicuri itu ke komputer, yang terasing takut ia mempunyai sejenis penyulitan atau virus. Tetapi kesombongan doktor itu berpihak kepadanya. Fail itu dilindungi oleh kata laluan ringkas yang berjaya dipecahkan oleh Dato' Firdaus selepas beberapa percubaan logik berkaitan dengan tarikh. Apa yang ditemuinya membuat dia kaku fail dengan nama pesakit dan di dalam fail ibunya satu sub-fail bertajuk pemindahan khas SM. Inisial Suraya Marquez mengesahkan penglibatan langsungnya dalam operasi itu. Dia membuka dokumen-dokumen itu dan membaca dengan seram butiran rancangan kejam. Datin Khalilah telah diberi ubat penenang berlebihan untuk mensimulasikan koma yang tidak dapat dipulihkan. Kemudian diperincikan pengeluaran pentadbiran pada waktu malam melalui pintu perkhidmatan sementara. Secara rasmi kematiannya diisytiharkan di bilik 402. Ada resit pembayaran kepada sebuah syarikat pengangkutan kargo yang meragukan dan kepada sebuah krematorium haram yang telah menyerahkan abu mayat yang tidak diketahui asalnya. Kesejukan cara ibunya digambarkan sebagai paket membuat darah Dato' Firdaus mendidih. Apa yang ditulis di situ, tanya Iskan mendekati skrin yang terang, tidak dapat memahami istilah perubatan haram tetapi menangkap kemarahan Dato' Firdaus. Ia mengatakan mereka menjualnya Iskan, mereka membawanya keluar dalam tidur dan menyerahkannya kepada seseorang untuk menghilangkannya. Jelas Dato' Firdaus dengan suara serak cuba untuk tidak menakutkan budak itu. Tetapi ada satu fail video rakaman keselamatan yang doktor itu simpan mungkin sebagai insurans nyawa terhadap Suraya. Dato' Firdaus menekan play dan melihat Imei berbutir sebuah troli pesakit keluar melalui platform kargo pada tengah malam. Dalam video itu kelihatan dua lelaki menaikkan troli pesakit ke sebuah van kelabu dan di satu sisi mengawasi segalanya adalah Suraya menyerahkan sampul surat tebal kepada pemandu. Datin Khalilah menggerakkan tangan di bawah cadar dalam video itu, satu gerakan ringan, tetapi tidak dapat disangkal yang membuktikan dia masih hidup pada ketika itu. Dato' Firdaus menghentak meja dengan penumbuknya merasakan gabungan kelegaan kerana melihatnya hidup dan kebencian tulen terhadap wanita yang telah tidur di katilnya. Itu dia, Iskan menunjuk ke skrin. Itu lori yang saya nampak dekat tempat buang sampah dulu yang ada tulisan merah. Dato' Firdaus menjeda video dan memperbesar image di bahagian sisi van, walaupun kabur satu logo, separa dapat dikenal pasti. Trans Amanah, ia adalah petunjuk yang mereka perlukan kaitan fizikal antara klinik mewah dan dunia Iskan. Kita kena pergi ke tempat buang sampah Iskan. Saya perlu melihat di mana dia berada. Saya perlu bercakap dengan orang yang melihatnya, kata Dato' Firdaus sambil berdiri. Dia tahu ia berbahaya tetapi dia tidak mempunyai apa-apa lagi untuk rugi. Kehidupan lamanya selesai dan buta telah mati pada detik itu. Perjalanan ke tempat pelupusan sampah Sungai Bakau adalah penurunan ke neraka kota dari jalan raya berpokok ke jalan tanah yang penuh lubang dan sampah. Bau busuk merebak walaupun dengan tingkap tertutup, satu peringatan brutal tentang realiti yang ibunya terpaksa tanggung apabila tiba pemandangan itu menyedihkan. Gunung ganang sampah tersergam sebagai monumen kepada penggunaan dan di antaranya orang ramai mengorek mencari rezeki. Dato' Firdaus turun dari kereta merasakan bahwa kasut mahalnya adalah satu penghinaan di tempat itu, tetapi dia terus maju mengikut Iskan. Sini Dato' Firdaus, hati-hati dengan kaca budak itu, memimpinnya dengan ketangkasan seorang yang mengenal setiap perangkap di kawasan itu.
Orang-orang di tempat buang sampah memandang mereka dengan curiga. Seorang lelaki bersut-bersih adalah sinonim dengan masalah atau pihak berkuasa. Iskan memberi salam kepada beberapa orang memperkenalkan mereka sebagai rakan-rakan yang sedikit melembutkan pandangan bermusuhan dari pengumpul sampah. Mereka tiba di sebuah kawasan setinggan yang dibina dengan plastik dan cardboard di mana angin bertiup mengangkat debu dan beg kosong. Di sini dia tidur, kata Iskan sambil menunjuk sebuah struktur rapuh yang hampir tidak berdiri dengan bumbung zinc berkarat. Dato Firdaus masuk terpaksa membongkok dan melihat bahagian dalam sebuah kotak kayu sebagai meja tilam lama dan lembab dan sebuah altar kecil dengan bunga plastik. Hatinya hancur membayangkan ibunya seorang wanita yang berpendidikan dan halus hidup dalam keadaan tidak berperi kemanusiaan itu, tetapi mengekalkan maruahnya. Di dinding cardboard ada lukisan yang dibuat dengan arang dari clef G dan not musik tanda tangan Datin Khalilah yang tidak terpadam. Seorang lelaki tua mendekati pintu masuk setinggan itu bersandar pada tongkat yang diperbuat daripada pipe PVC memandang Dato Firdaus dengan rasa ingin tahu. "Encik ni anak Datin tu?" katanyanya dengan suara serak akibat asap pembakaran sampah. Dato Firdaus mengangguk tidak dapat bercakap kerana emosi yang menyekat kerongkongnya. "Dia banyak cakap pasal Encik. Dia kata Encik akan datang. Tiada siapa yang percaya. Kami sangka dia meracau kerana demam, tetapi dia sentiasa ada iman." "Dia sakit?" katanya Dato Firdaus bimbang tentang kesihatan ibunya selepas berbulan-bulan kekurangan. "Ya, dia banyak batuk pada waktu malam, tetapi dia masih berkongsi makanannya dengan kanak-kanak," cerita lelaki tua itu. "Dia seperti seorang wali. Dia mengajar beberapa daripada kami membaca. Dia bercerita tentang musik dan teater." Dato Firdaus membelai lukisan arang di dinding, merasakan kaitan spiritual dengan ibunya di tempat yang menyedihkan yang dia cuba ubah menjadi rumah itu. "Encik nampak masa dia dibawa pergi?" tanya Dato Firdaus. Perlu mengesahkan apa yang telah dilihatnya dalam video atau menemui pemindahan baru. "Ada beberapa lelaki datang seminggu yang lalu. Mereka kata dari sebuah yayasan, tetapi mereka nampak jahat jelas." Lelaki tua itu. "Mereka menaikkannya ke sebuah lori kelabu. Dia tidak mau pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada Iskan, tetapi mereka tidak membenarkannya." Lelaki tua itu batuk dan meludah ke tanah. "Lori itu berbau bahan kimia bukan dari mana-mana yayasan." Dato Firdaus mengeluarkan dompetnya dan menyerahkan semua wang tunai yang dimilikinya kepada lelaki tua itu yang memandangnya dengan terkejut. "Terima kasih kerana menjaganya. Saya janji akan kembali untuk membantu semua orang di sini. Tetapi saya perlu mencarinya dahulu," janji Dato Firdaus. Lelaki tua itu mengangguk dan menyimpan wang itu dengan tangan yang menggigil. "Semoga Allah memberkati kamu, nak, dan jaga Iskan. Dialah yang paling melindunginya apabila yang lain mahu mencuri barang-barangnya." Mereka keluar dari tempat buang sampah dengan matahari terbenam di belakang mereka, mewarnai langit dengan merah darah yang seolah-olah meramalkan konflik yang akan datang. Dato Firdaus kini mempunyai pengesahan dari dua hujung rantaian klinik dan tempat buang sampah, tetapi pautan terakhir masih tiada tempat di mana dia berada sekarang. Petunjuk trans amanah dan bau bahan kimia yang disebutkan oleh lelaki tua itu menunjuk kepada kawasan industri tertentu. Dato Firdaus masuk ke dalam kereta dengan keazaman yang diperbaharui. Malam akan panjang tetapi kebenaran bersinar semakin terang. Kegelapan telah menyelubungi kota sepenuhnya apabila Dato Firdaus dan Iskan meninggalkan bau busuk tempat buang sampah, tetapi bau itu seolah-olah telah meresap ke dalam pakaian dan jiwa Dato Firdaus. Dia memandu dalam diam memproses imej setinggan yang menyedihkan di mana ibunya telah tinggal membandingkannya dengan kemewahan penthouse. Suraya tidur lena. Ketidakadilan membakar di dalam dirinya, tetapi dia tahu dia perlu kekal tenang untuk mengikuti petunjuk dengan betul. "Iskan, kamu kata kamu nampak lori itu berhampiran gudang sebelum ini. Kamu ingat di mana?" tanya Dato Firdaus memecahkan kesunyian. "Ya, di kawasan kilang lama di mana sungai berbau busuk," jawab budak itu, merujuk kepada kawasan perindustrian terbiar di pinggir bandar. Dato Firdaus tahu tempat itu. Ia adalah labirin gudang yang runtuh dan tanah kosong yang berfungsi sebagai tempat persembunyian untuk aktiviti haram. Dia memandu kereta ke sana memadamkan lampu utama apabila memasuki jalan tanah untuk tidak dikesan. Bulan purnama menyinari secara hantu struktur-struktur konkrit dan logam berkarat yang tersergam seperti rangka raksasa.
Semasa mereka maju, Iskan melihat keluar tingkap dengan penuh perhatian mencari titik rujukan di tengah kegelapan dan bayang-bayang yang panjang. Di sana itu gudang dalam lukisan tu seru budak itu tiba-tiba menunjuk sebuah struktur besar dengan bumbung yang separuh runtuh. Dato' Firdaus menghentikan kereta pada jarak yang selamat dan memerhatikan ada cahaya di dalam gudang menapis melalui rekahan dinding. Dia juga melihat sebuah van kelabu diparkir di luar sama seperti dalam video klinik dengan logo Transportes Amanah kelihatan. Duduk sini. Iskan kunci pintu dan jangan buka kepada sesiapa kecuali saya, perintah Dato' Firdaus mengeluarkan lampu suluh dan sepana dari but kereta sebagai satu-satunya senjata. Dia mendekati gudang itu dengan senyap mengambil kesempatan dari bunyi angin yang menghempas kepingan zinc yang longgar untuk menutupi langkahnya. Apabila tiba di tingkap rendah yang pecah, dia menjenguk dengan hati-hati untuk melihat bahagian dalam apa yang dilihatnya membekukan darahnya, kotak-kotak bertindan dengan label sisa biologi, dan di satu sudut sejenis sel, improvisasi dengan jeriji. Di dalam sel itu tiada siapa, ia kosong, tetapi ada tanda-tanda pendudukan baru-baru ini, sebuah selimut terhampar sebotol air yang separuh habis. Dato' Firdaus mengelilingi bangunan mencari pintu masuk, menemui sebuah pintu sisi yang terbuka sedikit kerana kecuaian seorang pengawal. Dia masuk menahan nafas, bergerak di antara bayang-bayang kotak, mendengar suara-suara yang datang dari sebuah pejabat di tingkat 2 struktur logam itu. Dia menaiki tangga logam berkarat cuba untuk tidak membuat bising sehingga dapat mendengar perbualan. Orang tua itu sudah tidak berguna. Dia sangat lemah. Bos kata kena pindahkan dia ke Harapan Baru sebelum dia mati di sini, kata suara serak seorang lelaki. Pusat jagaan itu sangat jauh. Berisiko untuk memindahkannya. Sekarang memandangkan anaknya sedang membuat pertanyaan di TV, jawab lelaki lain. Dato' Firdaus menggenggam sepana itu, merasakan dorongan untuk masuk dan memukul mereka, sehingga mereka memberitahunya di mana Harapan Baru. Tetapi mereka berdua dan mungkin bersenjata. Pertempuran langsung boleh membawa maut dan akan meninggalkan ibunya tanpa sesiapa yang mencarinya. Dia memutuskan bahwa maklumat lebih berharga daripada dendam segera. Pusat jagaan Harapan Baru adalah nama kod yang dia perlukan. Dia menuruni tangga dengan berhati-hati yang sama. Tetapi apabila memijak anak tangga terakhir, logam berbunyi nyaring di bawah, beratnya membongkar kehadirannya. Siapa di situ, jerit salah seorang lelaki dari atas. Dan kedengaran langkah berlari dan bunyi senjata sedang diisi peluru. Dato' Firdaus berlari ke arah pintu keluar, menolak kotak-kotak untuk mencipta halangan sementara. Lelaki-lelaki itu turun menjerit dan melepaskan tembakan ke udara. Dia keluar dari gudang dan berlari ke kereta, di mana Iskan memandang dengan ketakutan melalui tingkap apabila mendengar tembakan. Dato' Firdaus melompat ke tempat duduk pemandu, menghidupkan enjin, dan memecut sepenuhnya, menimbulkan awan debu yang menyekat pandangan pengejarnya seketika. Van kelabu itu bergerak di belakang mereka, memulakan pengejaran berbahaya di jalan tanah yang tidak rata di kawasan industri itu. Dato' Firdaus memandu dengan cekap, bersyukur atas kursus pemanduan defensif yang telah diambilnya bertahun-tahun dahulu demi keselamatan korporat. Tiarap, Iskan, jeritnya, sementara van itu cuba melanggar mereka dari sisi untuk mengeluarkan mereka dari jalan. Dato' Firdaus melihat celah di pagar perimeter sebuah kilang dan memusingkan stereng secara mendadak memasuki kawasan yang penuh dengan runtuhan, di mana van itu tidak dapat bergerak dengan baik. Mereka berjaya kehilangan pengejarnya di antara labirin bangunan, akhirnya keluar ke lebuh raya yang terang, di mana trafik memberikan perlindungan kepada mereka. Jantung Dato' Firdaus berdegup kencang, tetapi senyuman kemenangan terukir di wajahnya. Dia tahu kemana mereka membawanya. "Kamu oke?" tanyanya kepada Iskan yang pucat tetapi mengangguk dengan berani berpaut pada tali pinggang keselamatan. "Saya dengar mereka cakap Harapan Baru." Dato' tahu di mana itu, tanya budak itu, menunjukkan dia telah memberi perhatian kepada setiap butiran. Ia adalah bekas pusat kusta lama yang diubah menjadi pusat jagaan di pergunungan, tempat yang dilupakan. "Tuhan," jawab Dato' Firdaus, "teringat pernah mendengar tentang tempat itu dalam beberapa laporan kebajikan. Ia adalah tempat yang sempurna untuk menyembunyikan seseorang yang tidak sepatutnya wujud terpensil, tidak boleh diakses dan tanpa pengawasan." Dato' Firdaus memandu ke sebuah stesen minyak untuk mengisi minyak dan membeli peta fisikal, tidak mahu bergantung pada GPS yang mungkin boleh dijejaki jika teleponnya digodam. Dia melakar laluan ke pergunungan. Ia adalah perjalanan 4 jam.
Dia melihat Iskan yang berjuang untuk menjaga matanya terbuka. "Tidurlah sebentar, Hiro. Esok akan menjadi hari paling penting dalam hidup kita," katanya dengan lembut. Budak itu melentokkan diri dan menutup mata, mempercayai sepenuhnya Dato' Firdaus akan menunaikan janjinya. Semasa memandu di bawah cahaya bintang, Dato' Firdaus memikirkan Suraya dan bagaimana dia pasti sedang menggerakkan bidak-bidaknya pada ketika itu. Pasti dia sudah tahu dia telah berada di klinik dan mungkin mengesyaki dia telah menemui gudang itu. Dia perlu bertindak cepat sebelum Suraya memberi arahan untuk menghilangkan masalah itu secara muktamad. Dia mengeluarkan telepon prabayar dan menelepon peguam kepercayaannya. Peguam Rahim mengejutkannya pada waktu yang tidak sesuai itu. "Rahim, dengar saya baik-baik dan jangan banyak tanya. Saya perlukan awak siapkan dakwaan penipuan, penculikan dan cubaan membunuh terhadap Suraya Marquez dan Dr. Yasmin," kata Dato' Firdaus dengan dingin. "Firdaus, awak dah gila ke? Awak ada bukti?" jawab Peguam Rahim dengan suara mengantuk dan cemas. "Saya ada video, dokumen dan saksi. Esok tengah hari saya mahu polis menunggu di penthouse saya. Saya akan bawa ibu saya." Dia memutuskan panggilan sebelum Peguam Rahim sempat membantah memeterai takdir bekas tunangnya. Jalan raya mula mendaki ke pergunungan dan kabus mula muncul menyelubungi kereta dalam selimut putih yang misteri. Dato' Firdaus merasakan dia mendaki menuju kebenaran, meninggalkan pembohongan yang telah menjadi hidupnya di kota. Setiap kilometer mendekatkannya lebih kepada pelukan ibunya dan kepastian itu memberinya tenaga yang tidak habis-habis. Dia tidak akan berhenti, dia tidak akan berehat sehingga melihat wajah Datin Khalilah dan meminta maaf kerana terlalu lama. Sementara Dato' Firdaus memandu ke pergunungan di bandar dunia sempurna, Suraya mula runtuh dengan kelajuan yang menakutkan. Dr. Baslam Maneida Amani, Yasmin telah meneleponnya dalam keadaan histeria selepas kecurian USB itu memberi amaran bahawa Dato' Firdaus mempunyai semua maklumat yang membahayakan. Suraya dalam keadaan panik cuba menghubungi sekutunya di media untuk melancarkan kempen memburuk-burukkan Dato' Firdaus sebagai langkah pencegahan. Cakap dia sudah hilang akal kerana kesedihan bahawa dia berada di bawah pengaruh penipu jalanan. Dia memerintahkan melalui telefon kepada ahli publisitinya. Berita Pagi mula menyiarkan khabar angin tentang kestabilan mental pewaris Baharudin, menimbulkan keraguan dalam pandangan umum. Suraya menonton berita dari penthouse sambil minum kopi dengan tangan menggigil, berharap naratif gila itu cukup untuk membatalkan sebarang tuduhan. Tetapi ketakutan menggerogoti dirinya. Dia tahu Dato' Firdaus adalah seorang yang metodik, dan jika dia telah pergi ke klinik, dia tidak akan berhenti pada apa-apapun. Dia mula mengemas beg pakaian dengan barang kemas dan wang tunai, bersiap sedia untuk kemungkinan melarikan diri jika keadaan menjadi buruk. Tiba-tiba teleponnya bergetar dengan satu notifikasi. Sebuah video menjadi tular di media sosial yang dimuat naik dari akaun tanpa nama. Ia adalah video keselamatan klinik yang Dato' Firdaus telah ekstrak, menunjukkan pemindahan haram Datin Khalilah dan Suraya membayar rasuah. Dalam beberapa menit komen-komen berubah dari keraguan kepada kebencian. Imej tunang yang berkorban itu hancur berkecai di hadapan berjuta-juta mata. Suraya melemparkan telefon ke dinding, menjerit kerana kecewa melihat bagaimana istana kadnya runtuh. Dia cuba keluar dari apartemen, tetapi apabila membuka pintu dia berhadapan dengan dua pengawal keselamatan bangunan yang memandangnya dengan tegas. Dato' Firdaus telah memberi arahan supaya tiada siapa masuk atau keluar dengan barangan berharga, sehingga dia kembali lapor salah seorang daripada mereka. "Saya pemilik rumah ini," ketepikan jeritnya, cuba menolak mereka tetapi sia-sia. Dia terperangkap dalam sangkar emas yang dia sendiri telah bantu tutup tawanan ambisinya sendiri yang tidak terkawal. Sementara itu Dato' Firdaus dan Iskan tiba di kaki gunung di mana terletaknya pusat jagaan harapan baru. Matahari mula terbit menerangi pemandangan yang kasar dan sunyi, menghilangkan kabus dan ketakutan malam. Jalan itu adalah jalan tanah dan batu sukar dilalui yang mengesahkan bahawa ia adalah tempat yang direka untuk tidak dilawati. Iskan bangun dan melihat pemandangan hijau dengan kagum. "Saya tak pernah nampak banyak pokok macam ni," katanya mengingatkan Dato' Firdaus betapa kecilnya dunia budak itu sehingga kini. "Tak lama lagi kamu akan nampak sesuatu yang lebih baik, Iskan. Kamu akan nampak makciklah." Dato' Firdaus memberi jaminan walaupun di dalam hati dia merasakan kegelisahan tentang yang tidak diketahui. Bagaimana jika mereka sudah terlambat? Bagaimana jika dia telah dipindahkan lagi?
Soalan-soalan itu menyeksanya, tetapi dia tidak membiarkannya kelihatan agar tidak menyusahkan budak itu. Akhirnya, selepas satu selekoh tajam, muncul pintu pagar besi berkarat pusat jagaan itu, dengan papan tanda yang hampir tidak dapat dibaca. Harapan baru kedamaian dan ketenangan. Dato' Firdaus menghentikan kereta di hadapan pintu pagar yang dikunci dengan rantai dan mangga tebal menghalang laluan kendaraan. "Kita kena berjalan dari sini," katanya sambil turun dari kereta dan membantu Iskan. Mereka melompat pagar perimeter di satu titik di mana dawai telah jatuh dan memasuki kawasan bekas pusat kusta itu. Bangunan utama adalah sebuah rumah batu lama dengan tingkap berjeriji dan satu suasana terbiar yang menyeramkan. Tiada pengawal atau juru rawat, kelihatan hanya kesunyian yang mencekam dipecahkan oleh kicauan beberapa burung dan angin di pokok pain. Dato' Firdaus maju dengan berhati-hati ke arah pintu masuk utama, tetapi Iskan menarik lengan bajunya dan menunjuk ke arah taman sisi. Dengar itu musik bisik budak itu, Dato' Firdaus menajamkan telinganya dan sememangnya mendengar dengungan lembut melodi yang biasa yang datang dari belakang rumah. Mereka berlari ke arah bunyi itu mengelilingi bangunan di antara semak-samak yang tidak dijaga dan patung-patung malaikat yang patah yang diselubungi lumut. Apabila tiba di taman belakang, pemandangan yang mereka lihat menghentikan masa bagi Dato' Firdaus. Di bawah sebatang pokok besar duduk di kerusi roda lama adalah seorang wanita membelakangi mereka memandang ke arah lembah. Dia memakai selendang biru di kepala sama seperti yang Iskan gambarkan dan menggerakkan jari-jarinya di atas lutut, seolah-olah bermain piano tidak kelihatan. Dato' Firdaus merasakan kakinya lemah. Emosi itu sangat kuat sehingga dia hampir jatuh berlutut di situ juga. Iskan berlari ke hadapan menjerit makciklah wanita itu, menghentikan gerakannya dan memusingkan kepalanya, perlahan seolah-olah bangun dari mimpi yang dalam. Apabila melihat budak itu, senyuman menyinari wajahnya yang letih dan cengkung. "Iskan, makcik tahu kamu akan datang," katanya dengan suara lemah tetapi penuh kasih sayang. Dato' Firdaus keluar dari celah pokok dengan air mata mengalir bebas di wajahnya, mendekat langkah demi langkah ke arah wanita yang memberinya kehidupan itu. Datin Khalilah mengangkat pandangan dan apabila melihatnya matanya dipenuhi dengan kilauan yang mengatasi sebarang penyakit. "Firdaus anakku," bisiknya menghulurkan tangan yang menggigil ke arahnya. Dato' Firdaus berlari beberapa meter terakhir dan berlutut di kakinya, memeluknya dengan putus asa, merasakan kehangatannya, baunya, realitinya. "Maafkan saya, Ibu. Maafkan saya kerana tidak tahu, kerana meninggalkan Ibu sendirian." Dato' Firdaus teresak-esak menyembunyikan wajahnya di pangkuan ibunya, seperti ketika dia kecil. Ibunya membelai rambutnya dengan kelembutan yang tidak terhingga. "Tiada apa yang perlu dimaafkan, anakku." Cinta sentiasa mencari jalan pulang, ibunya memujuk. Iskan menyertai pelukan itu melengkapkan lingkaran pertemuan semula di bawah bayangan pokok tua. Pada ketika itu pintu belakang bangunan terbuka dan seorang lelaki dengan rupa juru rawat keluar terkejut melihat mereka di situ. "Hei, kamu tak boleh berada di sini," jeritnya cuba mengugut mereka. Dato' Firdaus bangun mengelap air matanya dan berubah kembali menjadi lelaki berkuasa seperti dahulu. "Sudah tamat. Saya Dato' Firdaus Baharudin dan wanita ini akan ikut saya sekarang juga. Jika awak cuba menghalang saya bersumpah awak tidak akan keluar dari sini berjalan kaki." Dia mengancam dengan keganasan sehingga lelaki itu berundur ketakutan dan melarikan diri ke dalam. Dato' Firdaus mengambil kerusi roda dan mula menolaknya ke arah pintu keluar dengan Iskan berjalan bangga di sisi seperti pengawal yang menang. "Kita pulang, Ibu, ke rumah yang sebenar," Dato' Firdaus berjanji. Datin Khalilah tersenyum memandang langit biru, tahu bahwa mimpi buruknya yang panjang telah berakhir dan musik akan kembali bergema dalam hidupnya. Kepulangan ke kota akan menjadi permulaan keadilan, tetapi pada ketika itu yang penting hanyalah mereka bersama. Perjalanan pulang adalah perlahan tetapi penuh kedamaian. Datin Khalilah tidur lena di tempat duduk penumpang dengan tangan Dato' Firdaus memegang tangannya sepanjang masa. Iskan di tempat duduk belakang memandang pemandangan dengan kepuasan misi yang telah diselesaikan. Dato' Firdaus merasakan buat pertama kali dalam hidupnya, dia benar-benar kaya bukan kerana wangnya, tetapi kerana telah mendapatkan kembali satu-satunya perkara yang tidak dapat dibeli dengan wang. Semasa kereta menuruni gunung Dato' Firdaus, teringat butiran yang membawanya ke sana kepingan teka-teki jahat yang kini menjadi masuk akal sepenuhnya. Petunjuk Fan Kelabu Transports Amanah bukan sahaja merupakan lokasi fizikal,
tetapi kunci kewangan jenayah itu. Beberapa jam sebelum penyelamatan Dato' Firdaus telah menghantar gambar van itu kepada pasukan keselamatan pribadinya untuk menyiasat syarikat itu. Laporan itu telah tiba di teleponnya. Amanah adalah sebuah syarikat hantu yang didaftarkan atas nama proksi yang dikaitkan dengan keluarga Suraya. Ini bermakna rancangan itu telah dirangka jauh sebelum kematian Datin Khalilah. Suraya telah berbulan-bulan mengalihkan dana untuk mencipta infrastruktur penghilangan ini. Dato' Firdaus memandang ibunya begitu rapuh tetapi begitu tenang dan merasakan gelombang kemarahan baru. Mereka bukan sahaja menculiknya, mereka juga membiayai penahanannya dengan wang keluarga Baharudin sendiri. Datin Khalilah membuka mata dan memandang anaknya mengesan fikiran gelapnya. Jangan biarkan kebencian menghanyutkan kamu Firdaus. Kita sudah menang, katanya perlahan. Mereka perlu bayar ibu. Mereka tak boleh lepas begitu saja, jawabnya sambil menggenggam stereng. Mereka akan bayar tetapi dengan undang-undang bukan dengan jiwa kamu, tegasnya dengan bijaksana. Iskan menjenguk di antara tempat duduk. Makcik lah makcik, tahu ke kami cari makcik, makcik impikan Iskan. Makcik impikan kamu membimbing anak makcik. Dan impian orang yang beriman sentiasa menjadi kenyataan, jawabnya membelai pipi budak yang kotor itu. Telepon Dato' Firdaus mula berdering tanpa henti. Ia adalah Peguam Rahim. Firdaus polis sudah melihat video itu. Mereka ada waran tangkap terhadap Suraya dan Dr. Yasmin. Mereka menunggu awak tiba untuk meneruskan lapor Peguam Rahim dengan nada kemenangan. Kami sejam lagi dari bandar. Pastikan pihak media ada di sana. Saya mahu semua orang melihat siapa sebenarnya Suraya Marquez, perintah Dato' Firdaus. Dia mahukan penghinaan itu bersifat umum, satu hukuman sosial yang akan menyakitkan lebih daripada penjara. Semasa mereka mendekati kawasan bandar, perbezaan antara kedamaian gunung dan kekacauan kota menjadi jelas. Dato' Firdaus memutuskan untuk tidak membawa ibunya ke hospital serta-merta, di mana sirkus media akan membanjiri mereka. Kita akan pergi ke rumah pusaka lama, rumah nenek. Tiada siapa akan mencari kami di sana buat masa ini, putusnya. Ia adalah rumah di mana Datin Khalilah telah mengajar musik tempat bahagia zaman kanak-kanaknya, jauh dari penthouse yang dingin dan kenangan Suraya. Mereka tiba di rumah lama itu di kawasan kejiranan yang tenang. Ia berhabuk dan tertutup tetapi masih kekal sebagai sebuah rumah. Dato' Firdaus mendukung Datin Khalilah dan membawanya ke ruang tamu utama, di mana sebuah piano yang ditutupi cadar sedang tidur menunggu untuk dibangunkan. Kita sudah di rumah, bisiknya menghidu bau kayu lama dan kenangan. Iskan berlari membuka langsir, membiarkan cahaya matahari terbenam, membanjiri bilik dan mendedahkan zarah-zarah debu menari di udara. Dato' Firdaus menempatkan ibunya di sofa yang selesa dan memanggil seorang dokter pribadi yang sangat dipercayai untuk memeriksanya di situ juga. Dia kekurangan zat makanan dan dehidrasi, tetapi jantungnya kuat adalah diagnosis awal. Dengan ibunya selamat dan dijaga, Dato' Firdaus tahu sudah tiba masanya untuk menghadapi babak terakhir tragedi ini. Duduklah dengan dia, Iskan. Kamu adalah ketua rumah, sehingga saya kembali, katanya kepada budak itu, memberinya tanggung jawab yang Iskan terima dengan dada penuh kebanggaan. Dato' Firdaus keluar dari rumah, naik ke keretanya, dan menuju ke penthouse, di mana polis dan pihak media sudah mengelilingi bangunan seperti burung bangkai. Apabila tiba, kamera-kamera menerpa ke arah keretanya, membutakannya dengan denyar. Dia turun dengan kepala tegak, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan masuk ke bangunan diiringi polis. Dia naik di lift, merasakan setiap tingkat yang dinaikinya adalah satu langkah lagi menuju penutupan kitaran yang menyakitkan. Apabila membuka pintu apartemen, dia menemui Suraya duduk di sofa dikelilingi polis, menangis air mata palsu, sambil coba menjelaskan bahwa semuanya adalah salah faham. Apabila melihat Dato' Firdaus masuk, dia bangun dan coba berlari ke arahnya. Firdaus, sayang, beritahu mereka ini salah faham. Saya hanya mahu melindunginya, jeritnya dengan terdesak. Dato' Firdaus memandangnya dengan acuh tak acuh, yang lebih menyakitkan daripada sebarang penghinaan. Satu-satunya orang yang awak mahu lindungi adalah diri awak sendiri dan warisan awak, kata Dato' Firdaus dengan tenang. Dia mengeluarkan tasbih dari poketnya dan menunjukkannya kepada Suraya. Tasbih ini membawa saya kebenaran yang awak cuba kuburkan. Sudah tamat. Dato' Firdaus memberi isyarat kepada pegawai-pegawai yang kemudian menggari Suraya. Suraya meronta dan menjerit kata-kata sumpah serana,
akhirnya menunjukkan wajah sebenarnya topeng kebencian dan ketamakan. Semasa Suraya dibawa pergi, Dato Firdaus tinggal sendirian di penthouse. Kosong. Dia melihat sekeliling perabot reka bentuk karya seni. Semuanya kini kelihatan kosong dan tidak bermakna baginya. Tempat itu tidak pernah menjadi rumah, hanya sebuah pentas. Dia mengambil beberapa dokumen dari peti besi bukti terakhir terhadap Dr. Yasmin dan keluar dari situ untuk tidak kembali lagi. Hidupnya berada di rumah lama itu bersama ibunya dan budak lelaki yang telah menyelamatkannya. Dia turun ke lobi dan memberi kenyataan ringkas kepada media. Ibu saya masih hidup dan selamat, keadilan akan menguruskan selebihnya. Saya memohon privasi untuk keluarga kami. Dia naik ke keretanya dan memandu pulang ke rumah pusaka lama, merasakan kelegaan di jiwa yang tidak pernah dialaminya bertahun-tahun. Jejak fan kelabu itu telah berakhir dengan sel penjara untuk Suraya dan kebebasan untuknya. Malam menjelang kota, tetapi di rumah pusaka lama itu lampu-lampu menyala. Kedengaran gelak tawa dan bunyi piano yang malu-malu dimainkan oleh tangan yang tidak mahir tetapi penuh semangat. Dato Firdaus masuk dan melihat Iskan duduk di piano dengan Datin Khalilah. Di sisinya mengajarnya not-not asas. Image kebahagiaan yang dipulihkan itu sempurna. Hari-hari selepas penyelamatan adalah ketenangan yang menyembuhkan di rumah pusaka keluarga yang lama. Dunia luar masih bergejolak dengan skandal kes Baharudin, tetapi di dalam tembok-tembok itu masa seolah-olah mengalir pada rentak yang berbeza. Dato Firdaus telah mengupah keselamatan pribadi untuk mengawal wartawan mengubah rumah itu menjadi kubu kedamaian. Datin Khalilah pulih dengan cepat. Makanan yang baik dan yang paling penting cinta anaknya dan Iskan adalah ubat terbaik. Taman rumah yang telah terbiar bertahun-tahun menjadi proyek pribadi Datin Khalilah. Dari kerusi rodanya dia mengarahkan Dato Firdaus dan Iskan dalam memangkas pokok mawar dan membersihkan rumpai. Tumbuh-tumbuhan seperti manusia hanya memerlukan sedikit perhatian untuk kembali mekar, katanya sementara Iskan menyiram dengan semangat yang berlebihan membasahi kasutnya. Dato Firdaus, yang tidak pernah menyentuh alat berkebun, menemui kepuasan aneh dalam mengotorkan tangannya dengan tanah, merasakan terhubung dengan kehidupan sebenar. Iskan telah menyesuaikan diri dengan kehidupan di rumah, dengan semula jadi yang mengejutkan. Walaupun kadang-kadang dia menyimpan makanan di dalam poketnya, satu tabiat survival yang sukar dipecahkan. Dato Firdaus memerhatikannya dan berjanji kepada dirinya sendiri untuk memberikan budak itu masa depan yang layak. Dia sudah memulakan proses undang-undang untuk pengangkatan walaupun dia belum memberitahu Iskan, mahu ia menjadi kejutan. Ikatan antara budak itu dan Datin Khalilah tidak dapat dipecahkan. Mereka menghabiskan berjam-jam bercakap. Datin Khalilah menceritakan kisah-kisah komposer terkenal dan dia menceritakan pengembaraannya di jalanan. Suatu petang semasa mereka minum teh di anjung, Datin Khalilah melihat tasbih yang Dato Firdaus telah tinggalkan di atas meja. Tahukah kamu anakku, ada saat-saat di tempat buang sampah di mana Makcik hilang harapan. Dia mengaku dengan pandangan kosong. Makcik fikir kamu sudah meneruskan hidup kamu dan kamu sudah melupakan Makcik. Tetapi kemudian Makcik menyentuh tasbih itu dan merasakan entah bagaimana kamu juga sedang memikirkan Makcik. Dato Firdaus memegang tangannya, mencium buku-buku jarinya yang cacat akibat artritis dan kerja keras. Saya tak pernah lupakan ibu. Saya cuma hilang dalam kabus yang Suraya cipta. Tetapi iman ibu adalah suar saya, jawabnya. Iskan yang mendengar dengan penuh perhatian menyampuk. Makciklah selalu berdoa kepada malaikat untuk menjaga Dato. Saya rasa malaikat dengar doa saya juga. Dato Firdaus tersenyum dan mengusap rambut budak itu. Kamu adalah malaikatnya, Iskan. Tanpa kamu semua ini tidak akan berlaku. Pemulihan fisikal Datin Khalilah berjalan lancar, tetapi pemulihan emosi memerlukan dia menghadapi apa yang berlaku. Suatu malam Dato Firdaus menemuinya menangis dalam diam di biliknya. Suraya esaknya, saya menyayanginya seperti anak sendiri. Saya tidak faham bagaimana dia boleh mempunyai begitu banyak kegelapan di dalam dirinya. Dato Firdaus memeluknya, memahami bahwa pengkhianatan orang yang rapat lebih menyakitkan daripada sebarang kecederaan fisikal. Ambisi membutakan orang ibu. Dia memilih uang berbanding cinta, dan itu adalah kesilapan fatalnya. Untuk menceriakannya, Dato Firdaus memutuskan sudah tiba masanya untuk menghidupkan semula musik di rumah. Dia memanggil seorang penala piano untuk menyemak semula instrumen grand piano lama yang menduduki ruang tamu.
Apabila juru teknik selesai, bunyi piano bergema bersih dan cerah memenuhi rumah dengan tenaga yang bersemangat. Sudah siap umum Dato' Firdaus. Datin Khalilah mendekat dengan bantuan alat bantu jalannya, membelai kunci-kunci gading, dan duduk dengan susah payah tetapi dengan penuh maruah. Dia mula memainkan skeping musik Chopin, sebuah nokturen melankolis yang sedikit demi sedikit berubah menjadi sesuatu yang lebih cerah dan penuh harapan. Jari-jarinya walaupun sedikit kaku pada mulanya mengingati setiap pergerakan, setiap nuansa. Iskan mendengar dengan mulut ternganga, dia tidak pernah mendengar musik secara langsung berkualiti seperti itu. Dato' Firdaus bersandar di bingkai pintu, menutup mata, dan membiarkan musik membersihkan sisa-sisa kesakitan terakhir dari jiwanya. Apabila selesai, Datin Khalilah berlinangan air mata, tetapi senyuman berseri-seri. Musik tidak meninggalkan Makcik, katanya. Dan kami juga tidak, tambah Dato' Firdaus. Iskan mendekat malu-malu ke piano. Datin rasa saya boleh belajar, tanyanya. Kamu ada tangan seorang pemain piano, Iskan, jawab Datin Khalilah, jari-jari yang panjang dan jiwa yang sensitif. Kita akan mulakan esok juga. Janji itu menandakan permulaan rutin baru. Pagi-pagi adalah untuk berkebun dan petang-petang untuk musik. Rumah itu dipenuhi dengan skala akord dan gelak tawa karena kesilapan. Dato' Firdaus melihat bagaimana ibunya muda kembali dengan setiap pelajaran yang diberikannya menemui tujuan baru dalam mengajar Iskan. Taman itu kini bersih dan berbunga menjadi pentas konser pribadi kecil mereka. Namun realiti undang-undang mengetuk pintu. Perbicaraan terhadap Suraya dan Dr. Yasmin akan bermula dan keterangan Datin Khalilah akan menjadi sangat penting. Dato' Firdaus bimbang tekanan akan menjejaskannya, tetapi dia menunjukkan ketegasan. Saya perlu melakukannya, Firdaus. Bukan kerana dendam, tetapi supaya ini tidak berlaku kepada orang lain. Kekuatannya terus mengejutkannya. Wanita yang dia sangka rapuh sebenarnya adalah baja. Malam sebelum perbicaraan, mereka bertiga duduk di taman di bawah bintang-bintang. Dato' Firdaus mengeluarkan beberapa dokumen rasmi dan menyerahkannya kepada Iskan. Apa ini, tanya budak itu coba membaca tulisan undang-undang. Ini dokumen pengangkatan Iskan, jika kamu mahu mulai hari ini kamu akan menjadi Iskan Baharudin. Budak itu terdiam memandang dokumen-dokumen itu dan kemudian kepada Dato' Firdaus dan Datin Khalilah. Air mata mula mengalir di pipinya yang kotor oleh tanah taman. Betul ke saya akan ada keluarga, tanyanya dengan suara tersekat-sekat. Kamu sudah ada keluarga, anakku. Ini hanya untuk dunia tahu, kata Datin Khalilah memeluknya. Iskan meluru ke dalam pelukan Dato' Firdaus menangis kegembiraan. Malam itu di taman pertemuan semula, itu termeterai satu janji cinta yang tiada undang-undang atau penjahat boleh putuskan selama-lamanya. Hari perbicaraan bermula dengan cuaca kelabu dan hujan, seolah-olah langit sendiri menangisi kekejaman jenayah yang akan dibicarakan. Dato' Firdaus membantu ibunya berpakaian dengan sut elegan yang telah dibeli beberapa hari sebelumnya, mengembalikan imej wanita terhormat yang selalu dia ada. Iskan kini secara sah, anaknya memakai sut kecil yang ditempa khas kelihatan gugup, tetapi bertekad untuk menyokong neneknya. Kita akan selesaikan ini, kata Dato' Firdaus, membimbing mereka ke arah kereta kalis peluru yang akan membawa mereka ke mahkamah. Pintu masuk ke mahkamah adalah sarang wartawan kamera dan orang yang ingin tahu yang menjerit nama Datin Khalilah yang telah menjadi hero populer. Dato' Firdaus melindungi ibunya dengan tubuhnya membuka jalan melalui orang ramai dengan bantuan keselamatan. Apabila masuk ke dalam bilik, suasana berubah kepada kesunyian yang tegang dan penuh hormat. Di bangku tertuduh terdapat Suraya dan Dr. Yasmin, kedua-duanya kelihatan cengkung dan memakai seragam oranye tahanan reman. Suraya mengelak daripada memandang Dato' Firdaus, terus memandang ke meja, tetapi Dr. Yasmin melihat ke semua arah dengan gugup, jelas bersedia untuk bercakap demi menyelamatkan diri. Perbicaraan bermula dengan pembentangan bukti dokumen palsu video keselamatan rekod kewangan amanah. Setiap bukti adalah satu lagi paku dalam keranda pembelaan Suraya. Pendakwa raya seorang lelaki yang tegas menceritakan kisah itu dengan kejelasan yang menakutkan juri. Tiba giliran Datin Khalilah memberi keterangan. Dato' Firdaus membawanya ke kandang saksi dengan kerusi rodanya. Dengan suara lembut tetapi tegas dia menceritakan penculikannya, hari-hari gelap di klinik pemindahan dalam van, dan kehidupannya di tempat buang sampah. Tiada kebencian dalam kata-katanya, hanya kebenaran yang menyakitkan. Mereka merampas nama saya, rumah saya, dan maruah saya. Tetapi mereka tidak dapat merampas harapan saya, bahwa anak saya akan datang mencari saya,
Katanya memandang terus ke Suraya yang mula menangis, tidak dapat menahan pandangan itu. Kemudian pembelaan cuba menjatuhkan kredibiliti Datin Khalilah dengan mendakwa demensia senil satu strategi kejam yang membuat Dato Firdaus marah. Tetapi pendakwa Raya memanggil Iskan ke kandang saksi. Budak itu dengan keberanian yang mengagumkan menceritakan bagaimana dia menemui Datin Khalilah, bagaimana dia mengajarnya dan bagaimana dia menghantarnya mencari Dato Firdaus. Keterangannya murni dan tidak bersalah, menghapuskan sebarang keraguan tentang kewarasan Datin Khalilah. Dia tidak gila, kata Iskan kepada hakim. Dia adalah orang paling waras yang saya kenal, kerana dia tidak pernah berhenti menyayangi anaknya. Detik kemuncak tiba apabila Dr. Yasmin yang terdesak menerima tawaran dan mengaku segalanya di kandang saksi. Dia menunjuk Suraya sebagai dalang utama, memperincikan bagaimana dia merancang segalanya untuk mendapatkan warisan sebelum berkahwin. Dia kata orang tua itu adalah halangan bahwa Firdaus lemah dan memerlukan seseorang untuk membuat keputusan sukar, kata doktor itu. Bilik itu meletup dengan bisikan kemarahan. Suraya menjerit awak bohong, tetapi tiada siapa yang percaya lagi kepadanya. Keputusan adalah cepat dan sebulat suara bersalah atas semua tuduhan. Hakim menjatuhkan hukuman berat 30 tahun untuk Dr. Yasmin dan penjara seumur hidup untuk Suraya Marquez kerana menjadi ketua sebuah organisasi jenayah dan penculikan yang diperberat. Apabila mendengar hukuman, Suraya rebah menjerit nama Dato Firdaus, merayu pengampunan. Dato Firdaus memandangnya, buat kali terakhir merasakan hanya belas kasihan terhadap insan yang begitu kosong. Dia berpaling dan keluar dari bilik menolak ibunya meninggalkan masa lalu. Keluar dari mahkamah adalah kemenangan. Orang ramai bertepuk tangan dan melontar bunga ke arah kereta keluarga Baharudin. Tetapi bagi Dato Firdaus, kemenangan sebenar bukanlah pada hukuman Suraya tetapi pada kedamaian yang dirasakan ibunya apabila tahu dia didengari dan disahkan. Keadilan sudah ditegakkan, ibu katanya di dalam kereta. Ya anakku, sekarang kita boleh menutup buku ini dan mula menulis, yang baru jawabnya menutup mata dengan lega. Sekembalinya ke rumah, mereka meraihkan dengan makan malam yang tenang. Tiada champagne atau kemewahan, hanya sup panas dan roti yang dikongsi di dapur. Dato Firdaus melihat keluarga barunya, ibunya yang selamat dan anak angkatnya tersenyum. Dia tahu jalan itu tidak mudah, tetapi setiap air mata dan setiap ketakutan adalah berbaloi. Keadilan manusia telah bertindak, tetapi keadilan ilahi telah memberi mereka peluang kedua. Malam itu Iskan mengalami mimpi buruk tentang perbicaraan dan bangun menjerit. Dato Firdaus berlari ke biliknya dan memeluknya sehingga dia tenang. Sudah lepas Iskan. Orang jahat sudah tidak boleh mencederakan kita, jaminnya. Janji takkan tinggalkan saya, pinta budak itu. Saya janji dengan nyawa saya. Sumpah Dato Firdaus. Dia kekal bersamanya sehingga dia tertidur menjaga mimpinya, mengambil alih sepenuhnya peranan sebagai bapa pelindung. Datin Khalilah dari koridor memerhatikan adegan itu dengan senyuman. Melihat anaknya menjadi bapa memenuhi hatinya dengan kebanggaan. Dia tahu Dato Firdaus akan menjadi bapa yang hebat, jauh lebih baik daripada apa yang dia dapat menjadi pada saat-saat sukarnya. Keluarga itu sedang sembuh dan parut-parut itu berubah menjadi tanda kekuatan. Beban keadilan tidak lagi di bahu mereka. Sekarang mereka bebas untuk terbang. Keesokan paginya muka depan semua akhbar menunjukkan gambar Suraya Digari dan di sebelahnya gambar Dato Firdaus dan Datin Khalilah keluar dari mahkamah dengan maruah. Penamat mimpi buruk tajuk berita itu. Dato Firdaus mengambil akhbar itu, membacanya seketika dan kemudian membuangnya ke tong sampah. Dia tidak perlu membaca apa yang sudah diketahuinya. Perhatiannya tertumpu pada piano di mana Iskan sudah berlatih skala musiknya pagi. Itu memenuhi rumah dengan musik dan masa depan. Dato Firdaus menerima panggilan dari lembaga pengarah syarikatnya. Mereka mahu dia kembali mengambil semula kawalan. Saya akan kembali, kata Dato Firdaus. Tetapi keadaan akan berubah. Kita akan menubuhkan yayasan untuk membantu orang seperti Iskan dan ibu saya. Dia telah menemui tujuan baru untuk kekayaannya. Bukan untuk mengumpul tetapi untuk berkhidmat. Keadilan tidak berakhir di mahkamah. Keadilan sebenar adalah mengubah dunia agar tiada sesiapa lagi terpaksa menderita apa yang mereka alami. 6 bulan berlalu sejak perbicaraan dan transformasi rumah. Pusaka lama itu adalah menyeluruh. Dato Firdaus telah melaburkan sebahagian besar kekayaannya untuk memulihkan dan mengembangkannya.
mengubahnya menjadi rumah cahaya Datin. Khalilah Baharudin sebuah sekolah musik dan pusat perlindungan untuk kanak-kanak. Jalanan. Dinding-dinding yang baru dicat putih bersinar di bawah matahari dan taman itu penuh dengan bunga pelbagai warna dijaga rapi oleh pelajar-pelajar itu sendiri. Perasmian rasmi dijadwalkan petang itu. Tempat itu dipenuhi dengan kanak-kanak yang seperti Iskan telah mengenal pahit getir kehidupan terlalu awal tetapi kini memegang biola seruling dan gitar dengan harapan. Datin Khalilah sudah pulih dan berjalan dengan tongkat yang elegan mengawasi butiran terakhir dengan tenaga seorang konduktor orkestra. Lagi ke kanan susunan bunga itu. Firdaus Makcik mahu semuanya kelihatan sempurna, dia memerintah dengan penuh kasih sayang. Dato Firdaus dengan gembira mematuhi setelah menukar bilik mesyuarat yang membosankan dengan vitality yayasan itu. Melihat ibunya begitu penuh kehidupan adalah ganjaran terbesarnya. Iskan kini seorang kanak-kanak yang sehat dan yakin diri berlari ke sana sini membantu rakan-rakannya menala instrumen. Dia telah menjadi pemimpin semula jadi seorang abang kepada pendatang baru menyampaikan kepada mereka pelajaran paling penting bahwa sentiasa ada jalan keluar. Majlis bermula dengan ucapan Dato Firdaus. Dia berdiri di hadapan mikrofon memandang ke arah orang ramai jiran tetangga penyumbang dan kanak-kanak. Beberapa waktu lalu hidup saya penuh dengan perkara tetapi kosong dari makna mulanya. Seorang budak yang berani dan seutas tasbih mengajar saya bahwa satu-satunya perkara yang penting adalah cinta dan kebenaran. Rumah ini adalah bukti bahwa kegelapan tidak akan dapat mengalahkan cahaya jika kita kekal bersatu. Tepukan gemuruh bergema di seluruh kawasan kejiranan. Kemudian tiba detik yang paling dinantikan konsert. Datin Khalilah duduk di grand piano yang sama yang telah bertahan dari pengabaian dan mula memainkan melodi lembut yang sering dimainkannya ketika Dato Firdaus kecil. Tetapi kali ini dia tidak sendirian. Iskan duduk di sisinya untuk bermain 4 tangan. Harmoni antara wanita tua dan budak itu adalah sempurna. Sebuah perbualan musik yang menceritakan kisah mereka tanpa kata-kata dari kesakitan di tempat buang sampah hingga kegembiraan di rumah. Kanak-kanak lain menyertai dengan instrumen mereka mencipta simfoni yang kaya dan emosional yang membuat hadirin menitiskan air mata. Dato Firdaus melihat mereka dari barisan hadapan dengan hati yang penuh bangga. Dia melihat di setiap kanak-kanak wajah Iskan dan di setiap not mendengar suara ibunya. Mereka telah mengubah tragedi menjadi keajaiban, tempat kematian menjadi sumber kehidupan. Musik melambung ke langit seperti doa kesyukuran. Apabila lagu selesai, Datin Khalilah mengambil mikrofon. Lagu ini berjudul Pertemuan Semula Umum Datin Khalilah dengan suara yang jelas. Dan ia didedikasikan kepada anak saya yang tidak pernah berputus asa dan kepada cucu saya Iskan yang menjadi mata saya ketika saya tidak dapat melihat. Iskan berlari memeluknya dan Dato Firdaus menyertai mereka di atas pentas bergabung dalam pelukan 3 orang yang melambangkan kemenangan muktamad cinta. Kamera media kini dialu-alukan merakam detik itu bukan sebagai skandal tetapi sebagai inspirasi. Selepas konsert ada pesta di taman dengan makanan yang banyak dan gelak tawa. Dato Firdaus beredar sebentar untuk memerhatikan adegan itu dari anjung. Dia melihat ibunya dikelilingi kanak-kanak yang meminta nasihat. Dia melihat Iskan bermain bola dengan rakan-rakannya. Dia melihat orang ramai gembira. Dia mengeluarkan tasbih dari poketnya yang sama, yang telah memulakan segalanya dan menciumnya. Ia bukan lagi objek kesakitan, tetapi peninggalan kemenangan. Seorang wanita mendekatinya. Dia adalah jiran lama. Ibu awak telah melakukan keajaiban di sini, Dato Firdaus, katanya. Tidak keajaiban itu kami semua lakukan, Dato Firdaus membetulkan. Dia hanya memberi kami not awal. Wanita itu tersenyum dan beredar. Dato Firdaus memandang langit yang mula dipenuhi bintang dan merasakan kedamaian yang mendalam. Dia tahu Suraya sedang membayar kesalahannya di dalam sel yang dingin, tetapi dia tidak lagi menyimpan dendam hanya acuh tak acuh. Hidupnya berada di sini penuh dengan bunyi bising musik dan kekacauan yang bahagia. Iskan berlari ke arahnya berpeluh dan gembira. Nampak tak papa, saya tak salah not pun. Jeritnya penuh teruja memanggilnya papa dengan semula. Jadi buat pertama kali di khalayak ramai. Dato Firdaus merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia membongkok dan memeluknya dengan erat. Kamu melakukannya dengan sempurna, anakku. Kamu seorang ahli. Perkataan papa itu lebih bernilai daripada semua saham syarikatnya digabungkan. Malam semakin larut dan pesta berterusan. Datin Khalilah mendekati Dato Firdaus
dan meletakkan tangan di bahunya. "Kamu bahagia, anakku?" tanyanya. "Lebih daripada apa yang saya bayangkan," ibu jawabnya dengan jujur. "Kalau begitu tugas makcik di sini sudah selesai," katanya dengan senyuman nakal. "Sekarang giliran kamu untuk memastikan musik terus bergema." Dato' Firdaus mengangguk menerima warisan itu. Rumah cahaya bersinar dalam kegelapan malam suar harapan di kota. Dato' Firdaus tahu akan ada cabaran di masa depan, bahwa hidup bukanlah kisah dongeng, tetapi dia juga tahu selagi mereka bersama mereka dapat menghadapi apa sahaja. Musik terus bergema, melodi abadi cinta keluarga dan penebusan yang tidak akan padam. Dan begitulah dikelilingi oleh orang-orangnya, jutawan yang percaya dia memiliki segalanya, menemui bahwa baru sekarang dia benar-benar memiliki segalanya. Jika Anda suka cerita ini, kami amat menghargai jika Anda boleh berikan rating dari 1 hingga 10. Sokong kami dengan like dan langgan saluran kisah realistik kami. Nyatakan dari mana Anda menonton. Terima kasih atas sokongan padu Anda dalam setiap cerita. Berkatilah Anda dan keluarga Anda.